Zahid, tolonglah ingat Zahid, jangan kau ulang kesilapan si Najib. Dulu, waktu PRU 14, kalau Najib mengadakan pilihan raya lebih awal, misalnya pada tahun 2016 atau tahun 2017, pasti Najib tidak akan kalah. Tapi disebabkan Najib, dia lewat-lewatkan PRU 14, sehingga tahun 2018, yaitu bulan Mei, betul-betul selepas genap 5 tahun selepas PRU 13, yaitu pada April 2013, nah itulah yang menjadi punca kekalahan UMNO dan BN. Itulah punca dia, Najib kalah sebab dia menunda-nunda tarik PRU 2014 atau 2018, yaitu PRU 14 itu. Najib tidak adakan lebih awal. Jadi apa yang terjadi? Rakyat makin marah pada Najib. Bukan saja pada waktu itu rakyat marah pada Najib, dan UMNO pun makin memuncak. Malah itu juga memberi ruang pada PH, yang waktu itu Mahathir ketua dia. Waktu itulah, waktu masa yang terluang itulah Tun Mahathir ambil masa. Dia selesaikan banyak masalah seperti bagi-bagi kerusi, pengagihan kerusi, penggunaan logo, dan juga mendapat calon Perdana Menteri yang terbaik. Dengan masa yang lebih panjang itu yang telah diberikan bukan oleh sesiapa tapi oleh Najib, Tun Mahathir dan PH mempunyai banyak waktu untuk menjelajah ke sana ke sini ke seluruh negara, untuk bertemu dengan rakyat, untuk berkempen. Walaupun masa itu Mahathir dia punya kelebihan sebagai bekas Perdana Menteri sudah ditarik balik pun oleh Najib. Jadi apa yang berlaku? Najib tidak menunggu. Kiranya Najib tidak menunggu. Kalaulah Najib tidak menunggu sehingga Mei 2018 untuk bubarkan parlimen, saya pasti peluang UMNO dan BN dapat dikalahkan itu adalah sangat tipis. Bermaksud kemenangan untuk BN dan UMNO itu lebih besar. Tapi realitinya UMNO dan BN dikalahkan ketika itu yang sedang berkuasa, dan sewaktu semua kuasa terkumpul pada kepungan Najib. Satu keadaan yang sebenarnya sukar untuk PH sebagai pembangkang untuk menang pada waktu itu. Tapi kunci kekalahan Najib itu hanya satu. Najib lambat membubarkan parlimen dan tidak cepat mengambil peluang di ketika PH belum begitu kemas persiapan dia. Bahkan beberapa pemimpin PH selepas kemenangan pada PRU 14 itu, mereka tidak berselindung mengakui bahwa mereka mungkin tidak akan menang jika pengundian dilakukan lebih awal, lebih awal daripada Mei 2018. Nah, hari ini walaupun UMNO, BN sebahagian daripada kerajaan, namun ia bukan lagi tunjang kuasa dalam pemerintahan. UMNO sebaliknya hanya sebagai penumpang. Dengan pemegang steering sebenarnya ialah Muhyiddin daripada Bersatu. Begitupun satu kelebihan yang ada pada UMNO pada masa ini adalah ia hanya penumpang. Walaupun dia hanya penumpang, tapi dia acap kali selalu tidak puas hati dengan kerajaan. Dia masih berada dalam keadaan kedudukan yang boleh menumbang kerajaan pada bila-bila masa yang UMNO mau. Bermaksud UMNO ada kelebihan sebenarnya sekarang ini. Bila-bila masa saja UMNO boleh mengumumkan menarik sokongan dan keluar daripada kerajaan. Kalau UMNO tarik sokongan daripada kerajaan bila-bila masa, maka tumbanglah PN dan berakhirlah juga kuasa Mahyadin sebagai Perdana Menteri. Tapi seperti yang kita sedia maklum, sementara UMNO sentiasa ada perasaan tidak puas hati dan ingin kembali berkuasa penuh sebagai parti yang dominan serta enggan selama-lamanya berkedudukan sebagai penumpang, parti itu masih mewarisi apa yang dilakukan Najib sebelum PRU 14 lagi, yaitu lambat dan terhege-hege dalam bertindak. Lambat-lambat ambil keputusan, pikir lagi. Memutuskan hubungan dengan Bersatu sudah, dan membuat ketetapan menarik sokongan daripada Mahyadin selaku Perdana Menteri juga sudah dimuktamadkan. Tapi UMNO nampaknya masih tiada keberanian untuk keluar daripada kerajaan. Ikut logik dan hukum dalam cerai-berai, kalau sudah memuktamadkan kata mahu berpisah, tentulah tidak mau tinggal lagi serumah. Namun pelik lagi ajaib, sementara tidak lagi menyokong Mahyadin, UMNO masih mau berada dalam kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin yang tidak lagi disokongnya itu. Bahkan macam kemeruk pula bila ditawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri. Dengan sekadar menarik sokongan yang disertai dengan gesaan agar Mahyadin harus berundur,
tetapi tidak keluar meninggalkan rumah bersama kain baju dan pakaian, Perdana Menteri sebenarnya bukan saja tidak jatuh, malah seperti diberi lebih banyak masa untuk berfikir dan mencari jalan bagi mengekalkan lagi kuasa dalam tangannya. Kalau kita perhatikan, situasi ini tidak banyak berbeza dengan keadaan ketika Najib mahu dijatuhkan pada Mei 2018 dulu. Najib dia sedar sedang diusaha untuk jatuhkan, namun memberi banyak ruang dan peluang kepada musuhnya mengukuhkan kedudukan. Nah, sekarang pula UMNO mau menjatuhkan Muhyiddin dan menukar Perdana Menteri, tetapi dalam masa sama terus memberi banyak masa kepadanya untuk kekal berkuasa. Dalam keadaan sekarang ini, jika sungguh mahu menjatuhkan Muhyiddin, UMNO bukan saja harus serta-merta menarik sokongan, malah serta-merta juga membuat keputusan keluar daripada kerajaan. Lagi banyak masa yang mereka berikan kepada Muhyiddin, atau jika UMNO terus bertangguh-tangguh untuk menjatuhkan musuh, ia sama saja macam Najib dulu melambat-lambatkan pembubaran parlimen pada tahun 2018. Lihat saja sebelum ini bagaimana Muhyiddin sedikit demi sedikit dapat kucar-kacirkan UMNO satu demi satu dan berterusan hingga yang terakhir berjaya memerangkap parti itu dengan melantik timbalan Perdana Menteri. Bermakna lagi banyak masa diberi, lagi banyak peluang Perdana Menteri merancang pelbagai perkara demi kepentingan kuasanya. Sepatutnya di peringkat ini UMNO sudah sadar bahwa melewat-lewatkan lagi masa untuk menjatuhkan Muhyiddin adalah suatu kerugian buat mereka. Kalau Najib yang dulu berkuasa penuh pun boleh tergolek karena melengahkan masa dan lambat mengadakan pilihan raya, Zahid Abidi juga pasti menempah nasib yang sama jika terus bermain-main dengan masa. Ditulis oleh sahbudinhusin.com. Kita jumpa lagi. Bye-bye.